salam sejahtera. Bersama saya Nur Syamirhani binti Nurizan dalam Buletin Utama 13 Mei 2020. Tarikh 15 Mei 2020 bermulanya fasa ketiga bagi Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang menuntut komitmen lebih jitu kepada setiap rakyat bagi memutuskan rantaian penularan wabak COVID-19 di Malaysia. Sudah 29 hari sejak PKP dilaksanakan pada 18 Mac lalu dan rakyat perlu terus kuat dan berdisiplin untuk melalui tempoh PKP fasa ketiga ini. Lebih-lebih lagi, menjelang bulan Ramadan tahun ini yang pastinya memberi 1001 kelainan kepada semua umat Islam di Malaysia dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini. Ramadan kali ini dapat kita menyaksikan umat Islam di seluruh Malaysia tidak dapat melakukan solat tarawih di masjid seperti biasa. Namun, mereka boleh menunaikan solat tarawih di rumah masing-masing sepanjang tempoh PKP berlangsung. Selain itu, bagi peniaga-peniaga bazar Ramadan juga tidak dibenarkan beroperasi dan bazar Ramadan juga dibatalkan di setiap negeri. Bagi memastikan tahap pematuhan rakyat terhadap PKP ini lebih tinggi, kerajaan memutuskan mulai hari ini, sesiapa yang masih ingkar akan terus ditahan dan untuk dikenakan tindakan mahkamah dan tidak lagi di kompaun seperti fasa pertama dan kedua PKP berlangsung. Menurut Menteri Kanan Kluster Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, berdasarkan Seksyen 24 Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988, Akta 342, Mahkamah boleh mengenakan hukuman penjara maksimum 2 tahun dan kesalahan seterusnya penjara 5 tahun jika ingkar Perintah Kawalan Pergerakan. Katanya, jumlah kumulatif yang ingkar PKP sehingga Isnin lalu berjumlah 9,900 orang. Dalam pada itu, jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia setakat 12 jam semalam mencatatkan jumlah sebanyak 4,897 kes dengan 82 kematian direkodkan setakat ini. Bagaimanapun, keadaan COVID-19 Malaysia merekodkan perkembangan yang baik apabila pesakit yang pulih sepenuhnya dan dibenarkan discharge dari wad mencapai jumlah kumulatif sebanyak 2,478 orang, iaitu bersamaan 94.7% daripada jumlah keseluruhan. Selain itu, Malaysia turut mengumumkan tempoh pelanjutan bagi fasa keempat tempoh kawalan pergerakan PKP selama 2 minggu lagi sehingga 15 Mei 2020. Tan Sri Muhyiddin Yassin yang tampil secara langsung di semua platform media mengumumkan mengenai pelanjutan tersebut telah turut membayangkan bahawa PKP mula dikuatkuasakan pertama kalinya pada 18 Mac lalu mungkin akan dilanjutkan sekali lagi sehingga sambutan Hari Raya Aidilfitri nanti. Menurutnya, berdasarkan data-data yang dibentangkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, beliau mendapatkan bahawa usaha-usaha membendung wabak COVID-19 masih perlu diteruskan. Walaupun angka-angka menunjukkan perkembangan yang positif, langkah-langkah yang kerajaan ambil hendaklah diteruskan sehingga sampai ke satu masa yang kita yakin bahawa wabak COVID-19 dapat dibendung sepenuhnya di Malaysia. Sehubungan dengan itu, beliau ingin mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan yang berakhir pada 28 April 2020 akan dilanjutkan ke satu tempoh 2 minggu lagi iaitu sehingga 12 Mei 2020, kata Perdana Menteri dalam ucapan khas yang disiarkan secara langsung pada Khamis lalu. Sehubungan dengan itu, semasa PKP fasa ketiga dan berikutan tempoh lanjutan PKP fasa keempat, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB telah dikeluarkan dan dikuatkuasakan mengikut negeri masing-masing.
Kerajaan Negeri Perlis masih mewajibkan prosedur kuarantin ke atas rakyat dari luar negeri yang masuk ke Negeri Perlis meskipun menjalani Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB yang bermula 4 Mei 2020. Menteri Besar Datuk Seri Azlaman berkata ia turut dikenakan terhadap mana-mana individu yang melakukan perjalanan dari negeri di wilayah utara Semenanjung dalam usaha menangani wabak COVID-19 dan mengekalkan status Perlis sebagai zon hijau. Sehingga hari ini, seramai 116 orang individu dikuarantinkan di 3 pusat di Negeri Perlis yang membabitkan 49 orang di Institut Latihan Perindustrian ILP Perlis, Hotel Brasmana seramai 43 orang dan selebihnya di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia ILKKM. Mengenai pengoperasian permis makanan, Azlaman berkata peniaga sudah boleh menjalankan operasi perniagaan mengikut prosedur operasi standard SOP PKPB yang bermula hari ini. Namun, peniaga yang berniaga di bawah seliaan Majlis Pembandaran Kanga MPK, mereka juga tertakluk dengan Undang-Undang Khusus MPK selaku pihak berkuasa tempatan PBT. Begitu juga aktiviti riadah boleh dilakukan tetapi tertakluk kepada SOP yang ditetapkan. Di Perlis, hanya 2 pusat rekreasi sahaja dibuka iaitu di Bengkalan Asam dan satu lagi di Bukit Lagi, katanya. Sekian saja buletin utama malam ini. Saya Nur Syamrahani Nurizan mengakhiri buletin anda malam ini. Assalamualaikum dan jumpa lagi.